Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan luar ingin membentangkan tentang isu falsafah berkaitan dengan modernisme. Modernisme didefinisikan sebagai menekankan semula kuasa manusia mencipta, membaiki dan juga membentuk semula persekitaran mereka dengan bantuan ilmu sains, teknologi dan juga uji kaji praktikal. Terdapat 3 tokoh modernisme. Tokoh modernisme yang pertama iaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau dikenali sebagai Bayu Hamka. Beliau dilahirkan pada 17 Februari 1908 di Sumatera Barat, Indonesia. Dan beliau juga ialah tokoh utama yang telah membawa pembaruan yang besar kepada umat Islam khususnya di Nusantara. Seterusnya, tokoh modernisme yang kedua iaitu Immanuel Kant. Beliau lahir pada 22 April 1724 di Königsberg, Jerman. Beliau adalah salah satu tokoh yang membawa kepada aliran falsafah pencerahan. Dan beliau juga telah memperkenalkan konsep maksim ataupun maksimum, iaitu polisi yang membawa arah tindakan untuk mencapai kesempurnaan. Tokoh yang terakhir ialah Muhammad Abduh bin Hasan. Beliau dilahirkan pada tahun 1849 Masihi ataupun 1265 Hijrah di Mesir. Beliau merupakan tokoh utama modernisme Islam. Muhammad Abduh bin Hasan menolak taklid buta dan beliau banyak memberikan saranan ke arah pembangunan jasmani dan juga rohani kepada umat Islam. Seterusnya, ciri-ciri modernisme. Kesedaran diri atau rujukan diri yang melangkaui semua barang baru dalam seni dan disiplin. Yang kedua, trend pemikiran sosial yang progresif yang meneguhkan kuasa manusia untuk mencipta, memperbaiki dan membentuk semula kitaran mereka dengan bantuan percubaan praktikal, pengetahuan saintifik atau teknologi. Yang ketiga, terang-terangan menolak ideologi realisme dan menggunakan karya-karya masa lalu. Yang terakhir, menolak kepastian pencerahan berfikir dan banyak orang moden menolak kepercayaan agama. Seterusnya, ciri-ciri aliran modernisme. Yang pertama, dia ada 3. Yang pertama adalah bersifat nihilisme. Yang kedua, mengenepikan perkara-perkara ketuhanan dan alam roh. Yang ketiga, kualiti semasa atau masa kini yang bersifat nihilisme, penolakan semua prinsip agama dan moral. Yang kedua, menolak kod moral masyarakat. Dan yang ketiga, tidak percaya kepada Tuhan. Untuk mengenepikan perkara-perkara ketuhanan dan alam roh, yang pertama, kewujudan alam semesta tidak ada kaitan dengan kewujudan Tuhan. Yang kedua, alam semesta wujud secara alam semula jadi. Yang ketiga, Tuhan tidak wujud atau diragui kewujudannya. Untuk kualiti semasa atau masa kini, yang pertama, menolak ideologi realisme dan menggunakan karya masa lalu. Yang kedua, kesedaran diri yang melangkaui semua barang baru. Kumpulan yang menyokong ciri-ciri modernisme. Kumpulan atau masyarakat barat yang menjadikan aliran ini sebagai rujukan kemajuan dalam acuan barat. Sebagai contoh, pengaruh kebendaan dan kebudayaan barat. Gerakan kebudayaan tempatan di Latin yang memperjuangkan pembebasan, yaitu emansipasi, dan budaya baru bagi melepaskan diri daripada cengkaman kebudayaan Spanyol. Amalan penyokong modernisme. Yang pertama, Tuhan atau realiti hakikat dipercayai tidak wujud. Kewujudan alam semesta tiada kaitan dengan kewujudan Tuhan, ianya berlaku secara semula jadi. Mekanistik dan sistematik, yakin akal rasional dan panca indera manusia dapat memahami fenomena alam semesta secara autonomus. Yang kedua, mengagungkan kejayaan sains dan kaedah saintifik yang merupakan sesuatu kemajuan di dalam pencapaian ilmu manusia.
menyebabkan sains atau saintis yang telah mengenepikan nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, kepuasan sains yang didahulukan. Kesannya ialah menjadikan manusia sebagai medan ujian senjata-senjata nuklear, kimia dan biologi. Kumpulan yang tidak menyokong ciri-ciri modernisme. Yang pertama ialah golongan pasca modernisme. Muncul disebabkan rasa tidak puas hati sesetengah golongan yang merasakan proyek-proyek modernisme telah sampai ke tahap yang tidak meyakinkan, malah memburukkan keadaan. Menganggap pendekatan modernisme hanya menekankan akal yang rasional semata-mata, yang merupakan sesuatu yang tidak seimbang. Seterusnya golongan sosial konstruktivis. Golongan yang boleh dikaitkan dengan pasca modernisme mempunyai fahaman bahwa ilmu itu tidak semestinya mencerminkan hakikat yang objektif tentang kebenaran alam ini. Untuk perbezaan modernisme dengan falsafah pendidikan negara atau rukun negara, modernisme sentiasa memperbaharui perkara yang berkaitan agama, tetapi rukun negara sentiasa menetapkan agar masyarakat untuk patuh kepada arahan Tuhan. Yang kedua, modernisme sentiasa membenarkan masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuashatian terhadap negara, tetapi rukun negara menyarankan masyarakat agar patuh kepada perlembagaan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, modernisme tidak memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh. Namun begitu, falsafah pendidikan negara telah membangunkan potensi dalam seseorang individu secara menyeluruh. Seterusnya adalah persamaan modernisme dengan falsafah pendidikan negara atau rukun negara. Yang pertama, modernisme sentiasa mencuba untuk menambah baik perkara yang sedia ada, bersamaan dengan falsafah pendidikan negara yang menerapkan usaha berterusan untuk mengembangkan potensi dalam seseorang individu. Yang kedua, modernisme sentiasa menerima ilmu baharu, bersamaan dengan falsafah pendidikan negara yang ingin melahirkan individu yang berpengetahuan. Dan yang ketiga, modernisme sentiasa mencipta sesuatu yang dapat memperbaiki kehidupan sekeliling, bersamaan dengan falsafah pendidikan negara yang ingin melahirkan individu yang dapat menyumbang kepada masyarakat dan negara. Pengaruh modernisme dalam pendidikan. Pendidikan merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran kepakaran khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam. Dengan erti kata lain, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia. Modernisme dapat menyelaraskan pendidikan selaras dengan kemajuan zaman, namun terdapat keburukan di sebalik faedah modernisme di dalam bidang pendidikan. Seterusnya adalah kebaikan modernisme. Modernisme membantu meningkatkan kualiti pendidikan dari segi infrastruktur, media corak pembelajaran, sumber bahan pengajaran dan memudahkan proses penukaran maklumat dari mana sahaja yang diperlukan oleh sistem pendidikan. Setiap kebaikan pastinya ada keburukan. Oleh itu, antara salah satu keburukan modernisme adalah modernisme ini membawa kemudahan dan kepantasan dalam mencari maklumat kerana semuanya berada di hujung jari, sehingga secara tidak langsung menimbulkan kemalasan, individualistik dan kurangnya etika kerja. Seterusnya, isu semasa berkaitan modernisme dalam pendidikan. Struktur pembelajaran amat terkesan ketika pandemik coronavirus melanda bumi Malaysia sekaligus menukar proses pembelajaran dan pengajaran bersemuka kepada dalam talian iaitu online learning. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah meletakkan keperluan dan komunikasi dalam pendidikan sebagai anjakan tujuh memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Segelintir guru dan pelajar mendapati bahawa kaedah pembelajaran dalam talian agak sukar. Namun, sekarang mereka lebih kreatif, lebih-lebih lagi guru dalam menyampaikan pengajaran agar proses ini dapat dijalankan dengan lebih berkesan seiring dengan pegangan golongan aliran pemikiran modernisme iaitu baru itu baik. Secara umumnya, modernisme dapat memudahkan proses kehidupan manusia menjadi lebih cepat, praktis, logik dan produktif. Kumpulan yang terpengaruh dengan modernisme. Pertama sekali, penggunaan gadget.
Pengajaran di sekolah tidak lagi mengikut buku sepenuhnya, tetapi lebih kepada menggunakan peranti elektronik sebagai rujukan. Yang kedua, penggunaan slideshow. Penggunaan slideshow memudahkan lagi kerja guru dalam menerangkan pengajaran dalam sesi pelajaran. Yang ketiga, konsep pelajar mengajar guru. Konsep ini agak sukar untuk diterapkan kerana terdapat segelintir pelajar tidak mempunyai keberanian untuk bersuara di kalangan ramai. Namun, pendekatan ini amat baik untuk membina keyakinan pelajar untuk bersuara. Beralih kepada slide cadangan menambah baik isu yang dinyatakan. Setiap pihak haruslah bersatu padu untuk bertindak memperkasakan sistem sokongan pelajar dan warganya dalam menangani cabaran krisis COVID-19 dalam aspek pendidikan. Seseorang individu bergelar pelajar haruslah mempunyai jati diri dengan memberi komitmen dan kesungguhan sepenuhnya dalam tanggungjawabnya sebagai seorang pelajar dalam apa keadaan sekalipun, terutamanya dalam mendepani norma baharu kehidupan bagi menghadapi pandemik ini. Dan yang terakhir, pihak IPT haruslah memberi bantuan kepada pelajar dalam aspek kewangan, emosi maupun akademik bagi membolehkan pelajar-pelajar menerima kaedah pengajaran yang dilaksanakan dengan mudah tanpa mengira keberadaan mereka. Menerangkan tentang cara pelaksanaan cadangan. Cara yang pertama adalah melaksanakan kaedah penilaian alternatif, aktiviti makmal dan lain-lain menerusi dalam talian iaitu secara simulasi, virtual learning, demonstrasi dan eksperimen atas talian, keusahawanan atas talian dan lain-lain lagi. Dengan cara ini, pelajar boleh memahami lagi aktiviti yang dilakukan secara hands on dan boleh, jika pelajar itu tidak memahami sesuatu aktiviti tersebut, mereka boleh mengulangi recording video tersebut. Yang kedua, para pendidik haruslah menyalurkan material pengajaran kepada pelajar dan kaedah penerimaan oleh pelajar pula adalah berdasarkan kepada konsep kendiri, iaitu mereka perlu bijak mengolah maklumat tersebut kepada pembelajaran secara self-paced dan remote learning. Dengan cara ini, pelajar akan lebih memahami aktiviti tersebut kerana pelajar tersebut yang mengolah sendiri maklumat daripada apa yang diberikan oleh pendidik. Dan yang akhir sekali menyediakan pelbagai fleksibiliti secara kemudahan bagi membantu pelajar menangani cabaran teknikal, sosioekonomi maupun emosi dalam meneruskan pengajaran mereka dan kemudahan pembelajaran dalam pelbagai platform boleh digunakan seperti Skype, Zoom, Webex dan Learning Forum. Dengan cara ini, pelajar tidak perlu datang ke kelas secara bersemuka dengan pensyarah, cikgu dan lain-lain. Pelajar boleh belajar di mana-mana saja yang mereka mahu pada bila-bila masa yang mereka mahu juga. Sekian, terima kasih.